and curvature kappa. Yang ni pun markah banyak. Yang ke-8 position, ke velocity, ke acceleration dan ke patah balik ni. Ni pun markah banyak. Ni pun markah banyak. Yang ni markah kecil-kecil ni. Markah kecil-kecil ni selalunya masuk objektif lah. Lepas tu apa lagi? Chapter 2. Chapter 2 domain. Domain markah kecil juga. Mestilah masuk objektif. Lepas tu apa lagi? Fx. Lepas tu higher order fxy. Lepas tu apa? Chain rule. Oh, lagi satu two-part test. Two-part test, dia mungkin tak bagi tahu two-part test kali ni. Awak kena faham lah two-part test berlaku bila apa? Bila, kan saya kata, awak guna two-part test bila dia does not exist dan awak nak prove dia lah. So, kalau macam saya kata lah, contoh macam xy per x tambah y. Contoh macam ni, x tambah y. Okay, yang ni awak tak boleh factorize, tak boleh apa lagi? Limit kalau x, y approaching 0, 0. Contoh 0, 0. So, bawah ni akan jadi kosong kan, atas pun akan jadi kosong. So, indeterminate form. So, awak kena factorize, conjugate ataupun modify kan. Sekarang ni tak boleh factorize, tak boleh darab conjugate, tak boleh nak modify. So, dalam kes ni sasarlah dia does not exist. Bila does not exist, awak tak boleh macam tu je does not exist. Awak kena justify ataupun proof lah. So, nak proof dia macam mana? Pakailah two-part test. So, clear So, tu maksudnya. Kalau dia suruh justify limit awak, awak kena show lah pakai two-part test. Kenapa dia does not exist kalau benda tu does not exist. Kalau benda tu exist, terus tulis dia jawapan lah. Exist, apa dia? Nilai. Okay? Right? Lagi ada soalan, ada apa-apa soalan? Okay, madam kita boleh pilih tak nak jawab soalan objektif dulu ke subjektif dulu? Yes, boleh pilih ikut awak. Sebab saya buka kuis objektif tu sepanjang-panjang 1.5 jam tu. Subjektif pun sepanjang-panjang 1.5 jam tu. So, kalau lah awak rasa internet awak problem sikit ke apa, awak boleh try jawab objektif dahulu. Mungkin boleh try masuk objektif dululah. Okay. Macam saya kata lah, once open, dia bagi objektif tu once open, tapi objektif awak tak boleh sambil buat objektif sambil buat subjektif tau. Once you open objektif, kan saya kata dia open, dia bagi awak 30 minit saja maksimum untuk hantar. Tapi macam saya kata lah, saya suggest awak buat jawab dalam 15 minit saja, jangan lebih. Kalau tak, macam kena cepat sikit lah. Saya suggest 15 minit je, tapi saya bagi awak 30 minit untuk answer. 30 minit untuk answer. Jangan lupa klik submit lah. Submit. So, awak settle. Okay? Terjawab Farouk. So, macam saya tulis dekat dalam nota tu lah. Saya open sepanjang-panjang test. Mana tadi? Objektif part. Ni. Suggestion time 15 minit open time. Open. 30 minutes to answer. Please ensure you answer before 9 PM so that you can enough time lah untuk answer. Jangan jawab time last sekali baru nak jawab objektif, rugi lah. Takut tak cukup masa kan. Kalau awak nak buka 9 suku pun tak ada masalah. Cuma awak tinggal 15 minit je lah. Sebab saya last tutup open time sampai 9.30 sahaja. Dia close tu maksudnya dia close 9.30. Awak tak jawab dah lepas 9.30 tu. Okay. Lagi. Dan dia auto submit lah. After 30 minit auto submit. So plan your time wisely lah sebab dua-dua dibuka pada 8 hingga 9.30 PM. Okay. Lagi? Ada soalan lagi? Madam, kalau jawapan last kita lupa letak sign, boleh tak? Boleh. Kalau terlupa janganlah, at least adalah satu. Tapi awak tulis nama setiap page, tulis tangan tau. Saya tak terima tulis typing. Typing ni siapa-siapa boleh type nama awak atau pekat. Sebab tu saya nak nama setiap page ni. Kalau awak tak nak, awak takut tak tulis sign tu, awak sign siap-siap kecil dekat bawah tu.
Nanti sekejap lagi jawab je. Saya kat tengah ke, tu tanda awak buat lah. Awak kena tunjuk yang tanda ni jawapan awak. Tu. Tapi selalunya sebabkan awak tulis nama dekat setiap helaian, sebabkan awak tulis nama dekat setiap page, setiap muka surat, so saya masih terima kalau awak tak terletak sign tu, sebab saya boleh tengok tulisan awak based on awak tulis nama awak. Saya cakap ni for safe for everyone Kadang-kadang ada yang benda yang tak terduga kononnya awak nak tolong kawan awak padahal kawan awak tu betray awak lah. Dia ambil jawapan awak letak. Dan saya akan bagi dua-dua kosong. Orang yang bagi jawapan dan orang ambil jawapan pun dapat kosong. Yang bagi jawapan pun saya bagi kosong. Sebab tu tolong jaga etik awak Awak kena ada etik awak Cuba jawab as awak nak takut apa? Buku ada depan mata kot. Soalan tu tak adalah buat yang beyond Ali pergi kedai, tak ada. Direct je. Find out length. Tak ada ni soalan ni pelik-pelik. Semua soalan yang pernah jawab, semua soalan pernah awak jumpa sebelum ni. So tak payahlah nak tiru. So any speaker kan saya kata sebarang tindakan kalau awak buat tanya ke, copy ke daripada kawan, dan kawan pun boleh report kepada saya kalau nampak dekat group WhatsApp ke apa ke ada orang share jawapan ke, you boleh report lah. Ni about etik lah. Kita nak fair to all. Kesian orang yang study penat-penat lah. Kita nak dia pun deserve dapat the marks. Okay? Lagi soalan ni, madam. Rule tu boleh post kat group tak? Dah post dah? Dah post dah? Ni? Ni? Mohon star. Mohon star. Mohon star. Mohon star. Saya akan letak juga dekat dalam Ulen dekat bahagian tu. Dekat bahagian announcement. So saya letak everywhere this announcement. Okay, ada problem lagi? Ada soalan lagi? Cepat. Kita nak mula dah. So jawapan tadi untuk nak jawab objektif dulu ke subjektif dulu ke, mana-mana boleh. Kalau you rasa tak nak serabut dengan objektif tu, jawab objektif dulu. Pun tak ada masalah. Settle, submit, terus jawab subjektif dengan cepat. Ataupun you nak jawab subjektif dulu, 1, 2. Asa start, okay jawab objektif jap. Prepare clock lah so that you beware of time. 1 jam tu. Sekarang ni you punya fighting adalah masa. Pada saya adalah masa. Sebab benda yang dia tanya tu, benda yang ada di depan mana, di depan mata, maksudnya di dalam buku awak. Benda yang awak pernah belajar dalam buku awak. So it should be no problem. Sekarang ni yang you punya problem adalah masa. Semua orang boleh jawab kalau saya bagi 10 jam contoh macam tu lah. Kan? So sekarang ni masa awak lah. Kita bagi 1 jam setengah. Tapi macam saya katalah, saya dah try benda ni dalam 30 minit. Sepatutnya 1 jam setengah tu cukup lah untuk student. Yang ni based on pengalaman before this juga. Okay? Dah. Jom kita mula chapter 3. Okay, multiple integral. Okay. By the end of this chapter, what you should know is evaluate iterated integral. So you kena tahu evaluate, lepas tu solve double integral in Cartesian coordinates, which is rectangular region and over general region. Solve double integral in polar coordinate and solve triple integral. So untuk chapter 3, macam saya cakap, untuk chapter 3 or recording of the all notes in terms of recording saya dah upload dekat YouTube, ada dalam YouTube saya juga. Nanti saya share jugalah lagi sekali link dia. Okay, kalau you terlepas any lecture. Okay, siapa ada masalah lecture sebelum ni, you should text me Contoh madam saya tak dapat link untuk nota yang lepas. Sepatutnya macam saya katalah, saya dah assign dah you guys, saya dah minta dah you guys untuk record yourself my lecture. So sepatutnya adalah benda tu. Chapter 3 saya help awak, saya dah upload dah kat YouTube. Okay, it's the same thing.
Okay, so chapter 3 apa yang awak akan belajar adalah iterated integrals. Iterated integrals ni maksudnya benda yang pasal integrate sajalah, sebab sebelum ni awak belajar pasal derivative kan, partial derivative. Sekarang ni pasal integration saja. Okay, kenapa awak belajar pasal integration ni? Guna dia when you nak cari area and volume lah. Area and volume kita dah tak pakai formula, contoh pi r squared lah, apa panjang darab lebar darab tinggi lah, tak ada. Kita pakai integration. You boleh cari area ataupun volume. Cuma dalam subjek ni saya tak tanya area ataupun volume. Saya suruh awak solve sahaja. Cara nak solve sahaja, which is lagi senang lah. Awak solve sahaja. Okay. Senang sikit lah. Okay. Solve sahaja. Okay. There are two types. Okay. Dulu awak integrate macam satu benda je lah. Satu integrate with respect to apa dy. Okay, sekarang ni untuk level advance calculus, kita ada dua lah, double integral. Dalam subjek calculus dahulu dia satu integral saja, memang tak ada double. Okay, untuk subjek ni semua double ataupun triple. Double, maksimum, triple. Tak ada more than triple lah, sebab triple ni paling maksimum lah volume. Kalau 4 kali, 5 kali tu tak ada lah, tak possible pun dia tanya. Kalau dia nak tanya sangat-sangat pun pelik tak pernah tanya lah. So far tak pernah tanya. Double integral atau triple integral saja maksimum. Okay, so sekarang ni bila double integrals, you boleh ada dua possible, dy dx ataupun dx dy. Okay, dx dy dengan dy dx adalah benda yang berbeza. So saya akan tunjuklah beza dia kat nanti bila kita jawab by question lah. Okay. So, bila ada double integral, kita panggil iterated integral lah. Iterated integrals. So, dia ada banyak integrals. Tu maksud dia. Okay. Continue. Okay. So, sekarang ni kita nak belajar integrate kan. Evaluate sahaja. Okay. Kita terus kepada exercise. Okay. Exercise 1.1 ni. Terus kepada exercise. Yang ni awak boleh tengok sendirilah. Dalam buku ada dah. Ni dalam buku ada dah. Ni dalam buku ada dah. Okay, saya buat yang tak ada dalam buku punya jawapan. Ini. Evaluate the iterated integrals. Okay, first macam saya katalah tadi, objektif awak adalah awak nak tahu solve iterated integral. Nak tahu solve. So sekarang ni saya nak ajar awak macam mana nak solve iterated integrals. Ni. Okay. So saya salin balik dekat sini. Ni equation ni. Sorry, mana dia tadi? Equation ni saya salin balik dekat sini. Okay. First, macam saya kata tadi, kita ada dy dx, kita ada dx dy. Okay, untuk dy dx, kita panggil dia as type 1 integral. Type 1. Untuk dx dy, kita panggil as type 2. Okay? Alright. So, yang ni tak penting lagi nama type 1, type 2 ni. Dia penting untuk next topik. Yang ni saya jawab macam mana nak solve dulu. Okay, cara nak solve dia adalah dari dalam keluar. Ni dari dalam ni nampak ni saya dah tanda kat sini dalam. Dah jawab yang dalam baru integrate yang luar. Okey, maksudnya yang luar ni tak ada kaitan kan? So saya salin balik soal. Saya salin balik dia punya integral. Jangan tinggal sebab kita tak integrate lagi. So 2 to 4 dy. Okey, dalam dia integrate first. Dia dalam keluar. Nampak ni saya dah tulis kat sini. Solve from inside to out. Okay, dalam keluar. Okay. Dalam awak nak integrate to respect to x. To respect to x. So 40 integrate to respect to x maksudnya wujud x lah. Okay. Because kita integrate. Okay. Ni. Okay. Because kita integrate. Okay. Kalau differentiate cos dapat negative sign. Kalau integrate sign dapat negative cos. Tu integrate lah. Ni kat sini ada tulis integrate. Okay, contoh kalau saya integrate 1 dx, awak akan dapat 1x plus c. Kalau integrate 2 dx, awak akan dapat 2x plus c lah. Kalau awak kalau awak integrate pi pun tak ada x kan. So jadi pi x plus c. Kalau integrate kosong dx, kosong x plus c. Okay. So sekarang ni saya letak integral tu benda yang lain. Contoh y.
dx. Y ni tak ada X kan? So maknanya Y X plus C wujud X. Sebab yang ni integrate bukan differentiate. Jangan salah faham. Okay. Integrate dia bertambah. Kalau differentiate dia berkurang lah. Macam tu. Okay. So saya kata, okay, kalau saya integrate 2x dx. So 2 masih stay. Jadi x squared over 2 kan? Plus C. Okay. So saya tukar 2 ni kepada Y. Contoh Y x dx. So Y ni stay. X ni je lah awak integrate. X squared over 2 plus C. Clear? So dia melibatkan more than one variable. So awak kena faham lah. Sama macam partial derivative lah. Kita, okay, lagi satu student dia akan tanya, kenapa dia D, kenapa dia bukan delta, madam? Okay, untuk integral dia tak ada delta. Semua D. Ni memang D sahaja. Dia tak ada delta. Semua D sahaja. So senanglah, tak ada isu lah untuk D ke delta. Untuk partial derivative, yes. Ada sorry. Boss message. Sekiranya nak baba, pastikan minggu ni dah keluarkan surat amaran. Yes. Saya akan attendance awak saya tak habis check lagi. Nanti saya akan check lagi sekali saya akan check untuk saya keluarkan surat warning. 2 surat warning saya boleh bawa daripada final. Okay. Continue. Apa dia lagi? Okay. Contoh lagi. Integrate. Contoh kalau ada integrate cos. Contoh x, y, dx. Asyik dx je. Saya buat dy lah. Okay. dy. Contoh dy. So integrate cos you dapat sin. X, y maintain. Ni takkan berubah apa pun jadi kan. Differentiate ke apa. Memang macam tu je. Bahagi dengan contoh kalau awak integrate cos 2x. Awak akan dapat sin 2x per 2 lah kan. Bahagi dengan differentiate dalam ni. So you akan dapat 2. So dalam ni to respect to y. To respect to y you akan dapat 1. X to follow. X plus C. Okay. Awak dapat 2 saja. Differentiate X kan dapat 1. So 2 ni adalah X ni lah. Sebab awak differentiate, integrate to respect to Y. Bukan to respect to X. So integrate to respect to Y sahaja. So make sure mata you kena clear. Nampak? Okay. So integrate tak ada isu sangat lah. X n plus 1 over n plus 1. Yang ni dulu saya pernah tunjuk kat awak revision dia. So integrate 1 over x dapat ln x. Kalau integrate 1 over x plus 2 dx jadi ln x plus 2 lah. X plus 2. Okay. Kalau dia kuasa more than 1, contoh kuasa 2, dia tak jadi ln Yang ni jadi x tambah 2 kuasa negatif 2. So negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1. Okay. Darab dengan differentiate dalam 1. Dia akan macam tu lah. Dia tak jadi ln. Ln ni hanya untuk kuasa 1 saja di bawah. Okay, apa lagi? Second yang ni ln x integrate dapat yang ni. Okay, dia ada by part punya formula sekali. Kalau dululah ni kalau exam tak kalau dia bagi formula ni sahaja diberi. Selain daripada ni tak diberilah. Macam awak saya dah cakap kan, please note that formula is not given. So you kena ready dengan formula you sendiri atas meja tu. Exam malam ni sebabkan awak consume masa, kalau boleh tolong ada jangan ada gangguan lah. Kalau boleh duduk dalam bilik senyap-senyap buat exam. Cakap kat family saya tengah exam 1 jam setengah ni. Okay. I think semua orang akan faham kalau kita tengah exam. Kalau tak faham tu tak tahulah, tolong educate sikit. Okay. So integrate 40 jadi 40x. Minus integrate to respect to x. So jadi x squared over 2 lah kan. 2 ni bawa, y pun bawa. Okay. Tutup.
Dari 1 sampai 3. Okay. Yang ni saya salin balik saja. Yang luar ni saya salin balik sahaja. Sebab dia tak terlibat. Awak salin balik je. Jangan tinggal dia. Dalam ni saya integrate 40 jadi 40x. Wujud x sebab to respect to x. Yang ni integrate to respect to x jadi x squared over 2. Yang lain follow. Yang lain follow. Okay. Okay. Lagi. Sambung. 2/4 integrate buat masuk, okay ni buat masuk nilai. Ada student confused juga buat masuk nilai kat mana. Since awak integrate to respect to x, masuk dekat x lah. Masuk dekat x. Masuk kat x lah, takkan masuk kat y. Okay, so integrate to respect to x, masuk nilai ke x. So dia akan jadi 40 masuk 3 lah. 40 darab dengan 3 tolak dengan, ni boleh potong. So jadi 3 kuasa 2 9 y. Okay, 1 tolak dengan limit yang bawah 40 tolak 1 darab y dy. Saya put bracket besar to respect to dy. Nampak tak luar ni saya sentiasa bawa dia. Saya sentiasa bawa dia sebab dia tak dilakukan lagi apa-apa. Okay, continue. Okay. 40 darab dengan 3 berapa? 40 darab 3 120 tolak dengan 40 80. Ni saya terus tolak dengan dia ni nombor. Okay, negatif 9y tolak negatif. Ni jangan tinggal. Ni. Okay, negatif darab negatif positif kan? Negatif darab dengan negatif positif kan? So negatif 9y tambah y. Negatif 8y. In bracket 2/4 dy. Okay, saya sentiasa salin dia selagi saya tak integrate. Saya salin dia. Okay, next. Baru integrate to respect to y. Integrate 80 jadi 80 wujud y lah. Tolak 8 y kuasa 2 per 2. Betul? To respect to y. Okay. Dah tak ada x sebab awak dah bawa masuk x tu dengan nombor. Awak dah bawa masuk x dengan nombor. So tak possible ada x lagi. Okay. Untuk pengetahuan awak, untuk jawapan answer for chapter ni, selalunya jawapan dia adalah nombor. Nombor, bukan variable. Ada x, ada y, tak ada. Jawapan last mesti nombor, selalunya. Bukan selalunya, memang so far memang nombor lah. Jawapan last kita nombor. Sebab kita akan bawa masuk nilai dan nilai akhir sekali. So takkan jumpalah variable dah. Okay, bawa masuk nilai. So 80 darab 4 tolak 8 bagi 2, 4 kan. Darab dengan 4 kuasa 2. Ni 2/4 tadi. Minus dengan bawa masuk 2. 80 darab dengan 2 tolak 4 darab dengan 2 kuasa 2. Sorry yang ni tersalah sikit. 4 kuasa 2. Okay. So jawapan awak akan dapat, tekanlah kalkulator. 80 kali 4 tolak dengan 4 darab 4 kuasa 2. 256 tolak dengan 80 darab 2 tolak dengan 4 darab 2 kuasa 2, 4. Okay. 144.
So jawapan awak 112. Tertinggal saya okey lagi kalau nama mesti nama tak boleh tinggal nama setiap page. Tertinggal saya okey. Dan tak adalah setiap benda tu sign, at least satu page tu adalah satu sign. Sebab tu saya kata kalau tak nak takut tertinggal ke apa, dari sekarang yang PP kata awak tu tulis sign kat mana-mana sikit. So that adalah bukti tu kertas awak. Okay? Clear? Okay, kita buat lagi satu. Okay, yang ni tadi dy, dx, dy kan? Yang ni dx, dy. Ya, kita buat dy, dx pula. Okay, dy, dx pula. Okay, kita satu-satu. Okay, buat balik. Okay, ni sama juga dengan okay, 2 ke 3 yang luar ni saling balik sebab dia tak ada kaitan lagi. Kita tak buat apa-apa operasi lagi. So, saya buat saling balik. Okay, dalam ni satu-satu Okay, bila kita integrate tinggal simbol ni kan. Okay, kita tulis dalam ni. 0 ke 1. Okay, integrate 3xy to respect to y. So, ni y awak. So, jadi y squared over 2. 3x ni awak bawa sahaja. Plus, integrate to respect to y. Jadi 2 bawa sahaja. Y kuasa 3 per 3. Ada problem ke? Okay, integrate to respect to y. Jadi y kuasa 3 per 3. 2 ni follow sahaja. Sama lah dengan ini. Integrate y. Jadi y squared over 2. 3x ni follow sahaja. Dia tak akan hilang selagi kan saya kata kalau differentiate dia tak akan hilang kecuali kalau dia duduk alone. Dia duduk alone variable tu tapi dia nak differentiate dengan variable lain, dia duduk alone baru dia hilang. Integrate dia tak akan hilang sebab bila dia tak ada benda lain dia akan wujud. Macam ni tadi. Dia wujud x. Dia wujud kawan. Dia memang tak akan hilang untuk integration. Kenapa dia tak boleh hilang? Untuk logical dia lah. Logical dia, kan saya nak cari area dengan volume. Area dengan volume. Area dengan volume mana boleh jadi kosong. Kalau tak, dia tak ada satu kawasan lah. Okay. So, of course, selalunya wujud lah. Okay. Continue. 2 ke 3. Okay, buat masuk dalam, tadi integrate to respect to y kan? So, 1 ke 0 ke 1 tu buat masuk dalam y. So, jadi 3x 1 per 2 masuk. Tambah 2 per 3 buat masuk 1. Okay, ni yang buat masuk nilai 1. Tolak yang nilai kosong. Kosong buat masuk kat situ. Kosong dah ada apa-apa, kosong. Tambah kosong dah ada apa-apa, kosong. Okay, dx. Okay, bagi cantik dia jadi 2 ke 3. 3 per 2x tambah 2 per 3 dx. Tolak kosong tak payah tulis lah. Okay. Baru nampak cantik. Sebab tu yang luar ni jangan tinggal. Bawa je dia. Pak ni. Dia ada partner Yang ni partner dia dx. Sebab tu yang ni jangan tinggal. Ni. Sebenarnya student dia letak integrate, dia tak letak ni. Pelik tau. Memang nampak macam orang kena potong kepala. Ada orang macam tak ada. Macam pelik. Dia macam, dia ni together ni. Bila ada simbol ni, dia mesti ada D what? Okay? So sekarang ni sambung. 2 ke 3. Integrate jadi 3 per 2. Integrate dah kan. Okay, nak integrate. So sama juga dengan 3 per 2 x squared over 2. Integrate x kan? X squared over 2. 3 per 2 bawa sahaja. Follow. Tak habis lagi. Plus. Kan saya kata dia tak akan hilang kan? 2 over 3 integrate to respect to x. Wujud x. Integrate ni bukan differentiate. 2 ke 3. Okay, buat masuk nilai. Dia akan jadi 3 per 4. 3, x tu adalah 3 kuasa 2 tambah 2 per 3 darab dengan 3. Over pula. Okay, ni untuk 3, tolak yang untuk 2. So, 3 per 2
per 2, 2 kuasa 2 tambah 2 per 3 darab dengan 2. Okay, so kira lah. Senang Saya kata advance ni dia benda yang sama je. Tambah 2. 35 per 4 tolak dengan 4 3 tambah 4 per 3. 3 tambah 4 per 3. 13 per 3. So 35 per 4 tolak dengan 13 per 3. 53 per 12. Okay. Saya ada careless kat mana-mana ke tekan kereta? Yang lain dapat ke? Okay semua? Dapat. Alright, Alhamdulillah. Kerusing untuk malam ni. InsyaAllah boleh buatnya. Okay. Macam saya kata, alert masa je. Letak masa tu kat depan. Okay. Madam. Saya nak tanya, yang soalan tadi tu, Soalan apa? boleh ke yang B tu, yang B? Boleh ke kita buat DY dulu, lepas dapat jawapan, macam ni Cak? Baru Kan ada dapat buat. Memang awak kita kena buat. Tak apa, Madam cakap dulu. Soalan awak ni maksudnya awak tak nak tulis ni kan? Ya. Yang ni dulu dapat jawapan, lepas tu baru awak buat yang bentuk ni. Ya, betul. Okay, good question sebab ni memang common question lah daripada student sebelum-sebelum ni. Okay, isu dia adalah saya tak galakkan macam tu, saya galakkan awak salin balik. Bukan apa, sebab bila triple integral nanti awak akan start confused. Dan student dia akan tendensi untuk tertinggal jawapan. Maksudnya dia dah buat ni, dia terlupa yang dia tak buat lagi yang ni. Sebab tu saya tak galakkan, sebab tu saya galakkan awak salin je hujung ni. Selagi operasi tu tak buat. Awak solve je lah dalam. So, suggestion saya adalah student yang biasa buat dalam saja tu, buat dalam. Awak buat dalam macam biasa. Awak dah dapat jawapan sampai sini kan. Sampai sini kan. Lepas tu, awak buat je kat luar ni, awak salin balik je. DX. 2 per 3 DX. Macam tu je. 2 per 3 DX. Sini. Sini tertinggal. Sini dah dapat kan. Sampai sini, sorry. Betul lah ni. Sampai sini, dapat. Okay, sini dah dapat sampai jawapan akhir DX. Baru awak buat terus lagi. Tak adalah tiba-tiba macam tu. Kau tak, macam contoh kan, paling mudah lah. Contoh lah, saya bagi yang paling mudah kan. Okay. Contoh X. Saya buat integrate 1 je. Integrate, double integration 1 dy dx. Kalau sudah yang buat dalam saja, dia akan buat macam, integrate to respect to y, kan dapat y. Tu dapat jawapan, Madam dapat jawapan, contoh 1, 2, 3, 4. Okay, dia buatlah 1 ke 2. Lepas tu dia buat masuk 2 tolak 1 adalah 1. Lepas tu dia buatlah lagi, 1 ni nak kena integrate 3 ke 4 dx. Yang ni saya kata nampak pelik lah. Padahal boleh je awak salin balik. 3, 4 dx. 3, 4 dx. Integrate 3 ke 4 dx. So baru integrate to respect to x. Tak adalah 2, 3 kali kerja. Dapat x. Dari 3 ke 4. So, saya kalau tanya saya, kesimpulannya better salin balik lah. Jangan buat jawapan, dapat jawapan baru awak buat operasi tu. Macam saya katalah, based on pengalaman, student banyak tertinggal jawapan. Tertinggal jawapan 1, dia pun peningan tu. Sebab nanti kita ada triple. Nanti kita ada kali ketiga pula. Lagilah, dia akan tertinggal banyak jawapan. Sebab tu saya tak galakkan lah kalau tanya. Okay? Faham, Madam. Alright. Thank you. Okay, so ada sikit lagi saya recall substitution ataupun by part.
Okay, substitution macam saya cakap lah, one of the function is derivative of another. Contoh cos darab dengan sin ataupun cos bagi dengan sin ke. Cos x bagi dengan sin x ke. Okay, so kalau cos bagi dengan sin ataupun sin bagi dengan cos atau tangent lah, sin over cos ke tangent kan. Okay, let u yang bawah let u yang bawah. Okay. So let u, nampak tak, let u dia jadi sin, differentiate dia akan dapat cos. So cos, saya bawa dx ni ke sini, so jadi cos x dx. So cos x dx. So sini dah jadi u. So u jadi integrate dia jadi u squared over 2 plus c. So yang ni jadi u cos x dx akan jadi cos x dx akan jadi du, akan jadi du. So dia integrate, dia tukar balik je lah. Tukar balik u kepada bentuk sin balik depan. Ni kalau nak tahu beza substitution ataupun by part lah. Okay, untuk by part, bila substitution ni fail to use, contoh x exponent x. Differentiate exponent x dapat exponent x, tak dapat x ni. Differentiate x dapat 1, tak dapat partner dia ni. Kalau kita jadikan dia ni power ni pula. Differentiate x ni dapat 1, tak dapat yang kat depan ni. So sasah yang ni adalah by part punya method. So sebab substitution fail to use. So untuk by part kita ikut giliran Lopez untuk pilih dia yang mana satu untuk differentiate, yang mana satu untuk integrate. So since untuk case ni polinomial datang dahulu, so dia dipilih untuk differentiate. So x saya pilih untuk differentiate dan exponent x saya pilih untuk integrate. Differentiate sampai dapat kosong, differentiate x dapat 1, differentiate 1 dapat kosong. Integrate exponent x dapat exponent x, integrate exponent x dapat exponent x lah. Sini ada tambah, tolak, tambah. Sini darab sini, sini darab sini. Kalau unlimited, stop kat step ketiga lah. Kalau unlimited, lepas tu dia ada patah balik. Okay. So x exponent x, yang ni saya ulang balik saja. Saya dah pernah tunjuk benda ni dekat kelas previously waktu chapter 1. Waktu kita belajar integrate kan. Saya ada recall pasal integrate. Macam saya katalah nak guna untuk chapter 3 juga. Ni lah chapter 3. Okay. X exponent x. Okay, ni x darab dengan exponent x. Okay, lepas tu ada tolak. 1 darab dengan exponent x. Okay, settle. Plus C. Ni kena tunjuk dalam exam. Sebab nak tunjuk awak buat substitution tu. Substitution pula lah. By part tu. Okay, continue. Saya tak ada masalah kalau awak nak record my lecture. Kan saya cakap saya bagi kebenaran semua untuk record lecture saya. As long as you study lah. As long as you belajar. Benda yang untuk belajar saya tak ada masalah. Okay. Next, kalau lah contoh awak jumpa cos squared x. Cos squared x. Ataupun benda yang pelik-pelik lah. Maksudnya awak try substitution tak boleh. Awak try by part pun tak boleh. So, awak tengok substitution tak boleh. By part pun pelik. Contoh cos darab cos. Something lah. Sin darab sin ke. Jadi cos squared ke. So, maknanya benda ni adalah daripada benda ni tak boleh guna substitution, tak boleh guna by part. So apa yang kena buat adalah tukar dia kepada identity. Identity ada banyak. You boleh Google identity awak Google trigo identity. Trigonometry identity. You akan dapatlah identity. So akan dapatlah kat internet dia punya choice of identity yang ada. Banyak kot identity yang ada sebenarnya dalam dunia ni. Tengok Trigonometry identity. Nampak tu? Ni. Banyak kot. Should be no issue pun. Tu. Tatang bagi half angle formulas ada. Product sum formula ada. Law of sines ada. Banyaklah. Tu nampak tu. Ni nampak ni kat sini. Half angle formula. Half angle formula ada. Yang ni yang cos squared plus sin squared sama dengan 1. Kat sini pun ada. Tukarlah pada identity mana yang awak boleh pakai. Baru kita boleh integrate. Okay. So, yang ni cos squared plus cos squared ni dia punya identity tak direct tau. Dia macam ni tau. Mana dia punya identity? Identity dia kat sini. Identity dia kat sini. Ni cos squared.
Cos squared dekat sini. Identiti dia. Nampak ni? Cos squared sama juga dengan ni. Identiti dia kat sini. Ni. Identiti dia kat sini. Even in exam pun, kalau lah kami bagi formula pun, kami bagi bentuk macam tu juga. Macam dalam internet awak tu juga. Identiti dia dekat sini. Dekat sini. Dekat cos squared sini je kan yang ada cos squared pun. So nak dapat cos squared, susun lah. Cos squared X sama juga dengan, bawa ke sana. 2 cos squared X tolak 1 sama juga dengan cos 2X. So 2 cos squared X sama juga dengan, tolak pergi sana dia tambahkan. Cos 2X tambah 1 per, tak ada per. 2 ni kalau bawa ke bawah, 2 ni potong per 2. Sebab tu cos squared X adalah 1 tambah cos 2X per 2. Betul lah ni. 1 per 2 dia bawa keluar, 1 per 2 dia bawa keluar. Yang ni integrate 1 wujud X, integrate cos dapat sin 2X per dengan dalam ni 2. Betul lah? Plus C. Okay? Clear? Kalau identity, kalau trigo memang identity je choice yang ada. Kalau partial fraction, kalau fraction dia ada dua option lah. Satu, awak buat partial fraction, A over something tu tambah B over something tu, plus dot tu. Tukar pecah dia kepada fraction macam ni. Satu lagi kalau nak pecah dia adalah pakai long division. Ni bahagi dengan yang ni, awak akan dapatlah faktor kat atas ni. Tapi partial fraction macam saya katalah, dia jarang dalam advance. Banyak trigo identity. Banyak yang ni. Okay? Nampak? Saya siap tunjuk macam mana nak cari identity ni. Ni boleh save. Kalau rasa macam dalam exam takut buang masa, save siap-siap. Benda ni letak kat tepi. Kalau ada printer, print siap-siap. So dia awak boleh nampak apa dia trigo yang ada. Okay, clear. Okay, sambung. Lagi. Okay. Now, dah habis satu-satu topik. Sekarang over rectangular region pula. Okay. Frobenius theorem. 3.2. Awak nak rehat 2 minit ke? Perlu, madam. Take 2 Okay, take 2. Siapalah yang kerja masuk keluar ni? Dapat, okay. Saya sungguh tak apalah, Ellie dia try lah nak keluar masuk. Sementara take 2 tu ada apa-apa nak tanya soalan ke? Yang ni untuk 3.2. 3.2. Padamlah dulu ini.
cepatnya masa berlalu. Okay. Sambung. Dah 3 minit. Okay, let's do it. Okay, so untuk dapat integral over rectangular regions, kita ada Frobenius theorem. Frobenius theorem said that kalau R ni B rectangle, okay, R ni apa? Okay, awak kena, you can ask me anything you want, okay, regarding knowledge ni. Madam, R ni apa? A ni apa? B ni apa? Tak ada masalah, saya boleh cuba jawab lah. Okay, dalam integral, dia akan tulis macam ni tau. Kat sini adalah R. Okay, sebenarnya region awak, kan saya cakap, fungsi benda yang awak belajar ni adalah nanti one day, awak boleh apply dekat area ataupun volume lah. Okay, sekarang ni, you punya area adalah kat sini. Okay, R ni stand for apa? R ni stand for region. Region awak dekat ni, limit awak. Limit awak ni adalah dekat region awak. Okay, so sekarang ni Frobenius ni dia cakap kalau R ni adalah rectangle. Maksud rectangle adalah ni lah petak ni, rectangle. Cara nak tahu rectangle adalah X ni antara A dengan B, Y antara C dengan D. Maksudnya, okay, A, B, C, D, bukan maksudnya A, B, C, D ni saya bagi clear adalah constant. Kau tahu constant tu apa? Constant tu macam number lah. Nombor macam tu. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tu nombor yang constant dia. Macam contoh kan. Kalau saya kata contoh X equal to 2. X equal to 2, graf dia macam ni tau kat sini. Ni X equal to 2. Dia constantly memang X2 lah. Sini X2, sini pun X2, sini pun X2, sini pun X2, sini X2, sini X2. Everywhere in this line is X equal to 2. Okay. Kalau macam ni, kalau graf macam ni, kita tak boleh nak kata X equal to 2. X equal to 2 kat sini. Kat sini mungkin X equal to 3. Sini mungkin X equal to 4. So sebab tu dia jadi equation. Variable. So Y equal to X. Ni mungkin X equal to 2. X equal to 2. Ni 3. Kalau X 2, Y pun 2. Sebab apa ni Y equal to X? Sama. Kalau X tu 3 kat sini, Y tu pun 3 kat sini. Sama. Kalau constant ni yang nampak dah. Sekata ni lah constant. Sebab tu kalau saya boleh kata constant ni nombor selalunya. Nombor memang confirm constant. 2, 3, 4, 5 dan 7. Sebab nombor tu memang 2. Tak ada nombor lain dah. Nilai dia memang exactly sama. Sama lah, 2 lah. Macam tu. Okay. So kalau lah awak dapat semua ni nombor, maksudnya dekat limit awak ni semua nombor. Semua nombor, dapat tak? A, B, C, D, C, okay. dy dx, dia sama je jawapan dengan dx dy. Jawapan awak akan sama. Okay, tapi kalau x tu antara A dengan B, okay, limit x tu mesti AB, limit x pun mesti AB lah. Okay, dia kan dalam keluar. Okay, partner yang dalam, contoh partner yang dalam, dia duduk dalam. Partner yang luar, sini luar. So dia akan duduk luar. dy luar. Clear? So ni luar, sini duduk dalam. Okay, so kalau lah yang ni awak letak di luar, limit dia sekali pun awak kena letak keluar lah. Contoh, okay, katakanlah saya ada 1, 2, 3, 4 dx dy. Kalau lah saya nak tukar kedudukan dia, dy dx. So y punya kena bawa sekali lah. Y ni dia punya dia yang ni kan. X dia punya dia adalah yang ni. Yang dalam. So X adalah 1, 2. So X sekarang duduk 2. So dia kat integration luar. X punya adalah 1, 2. Y punya adalah 3, 4. So Y punya adalah 3, 4. Okay. Okay. Frobenius theorem kata dua-dua ni akan memberi jawapan yang sama. Okay, tu saja nak cakap. Dalam exam dia tak tanya Frobenius theorem tu apa. Dia just cuma kalau awak tahu pasal info ni, ada certain problem you akan nampak akan jadi lebih senang kalau awak tukar order dia. Okay. Sebab yang ni memberi maksud yang sama. So kalau awak tukar order pun tak ada masalah lah sebab dia ada dalam teorem. Teorem ni maksudnya dia dah prove lah benda ni. Benda yang ada teorem awak boleh guna macam tu saja without question ask.
Sebab dia dah proof. Sebab tu nama dia teorem. Kalau awak ada keluarkan satu statement yang awak dah proof, maksudnya benda ni memang dah proof, awak buatlah macam mana pusing, macam mana pun memang macam tu. So itu adalah satu teorem lah, satu teori yang awak keluarkan dan orang boleh ikut. Teorem dah already proof. Okay, yang ni nama dia Fubini circuit. Okay. So kita terus kepada latihan lah. Okay, saya buat exercise 2 sebab untuk topik ni masih simple lagi So saya tak describe on exercise much. Saya terus kepada example lah. Okay. Exercise 2. So we have So exercise 2 kita jawab yang B. Kita jawab yang B dulu. Kita jawab yang B terus sebab B nampak macam complicated. Ada cert pula. Ni sambil-sambil kita recall pasal apa? Integration lagi. Okay, sekarang ni dia bagi tahu. Okay, sekarang ni dia bagi double integral x something dA. Okay, awak kena tahu dA ni apa Ni nampak ni dia ada tulis dA. Okay, dA awak ni, area awak ni. Ni saya kata dia tadi, ni region awak cover kat sini. dA. A ni macam area lah x darab y kan. So A ni boleh jadi dua jenis. Satu boleh jadi dy dx. Satu lagi boleh jadi dx dy. Yang ni saya cakap tadi. Yang ni adalah type 1 dy dx. Yang dx dy ni adalah type 2. Dia bagi nama je type 1 type 2. Okay, dy dx. Sebab apa ke dy dx? Sebab 2D. Ni y x. Dy dx. Dx dy. Dx dy sama. Pasti x dengan y juga. Cuma order dia berbeza sikit lah. Cara dia pandang. Kenapa dia boleh jadi berbeza? Madam, dia pasti yang sama. Tapi kenapa berbeza, madam? Cara dia pandang. Nanti saya akan ajar cara pandang tu. Kadang-kadang kita boleh pandang dari sini. Kadang-kadang kita boleh pandang dari y. Kadang-kadang kita boleh pandang dari x. Dia akan memberi jawapan yang limit yang berbeza lah. Sekarang ni saya cerita pasal Fubini's theorem dulu. Kita tengok jawapan dia sama ataupun tidak. Okay, kita try dua-dua cara. First, kita try yang pink double integral. Tak sekata. Cantik sikit. Double integral x sert 1 minus x squared dA. dA katakanlah saya mula dy dx dahulu. Okay, saya buat type 1 dahulu. Ni yang pertama, type 1 dahulu. Okay. Okay, y tu, okay ni y. Ni y, cari ni y. Y dia kata antara 2 ke 3. So y ni antara 2 ke 3. Kat dalam lah, sebab kan saya cakap yang dalam punya. Yang luar punya. Okay, next, x antara 0 ke 1. So, x antara 0 ke 1. Okay, integrate, jom. Kalau awak tahu integrate, you akan jadi senang benda-benda ni. Sebab dia sampai habis chapter ni, 2 minggu, 3 minggu ni, semua pasal integrate je. Kena tahu integrate lah. Okay. Next, 0 ke 1 follow sebab saya tak guna dia lagi. So, saya copy je dia. Okay, integrate to respect to y. Dalam ni saya buat panah siap-siap. 2 ke 3 kan. Okay. Integrate to respect to y. Dalam ni tak ada y kan. Dalam ni tak ada y kan. So apa jadi? Wujudlah y. Sebab integrate. Wujudlah y. Kalau differentiate, kalau differentiate tak ada y, dia akan hilang. Jadi kosong. Differentiate, integrate, dia wujud y. Beza dia. Okay, so macam saya kata, since our integrate to respect to y, masuk kat dalam y. So, yang ni salin balik, 0 ke 1, sert 1 minus x squared, 3 tolak dengan 2 dx. Awak je. Memang saya salin je yang luar tu. Tak pernah tinggal. 0 ke 1, x sert 1 minus x squared dx.
Lepas tu, jadi sekarang nak integrate to respect to X. Awak nampak dah lah. Ni, nak integrate to respect to X. Nak pakai apa ni? Ada set. Boleh darab ke dalam ke? Ni boleh masuk ke dalam? Boleh masuk ke? Soalan. Boleh atau tidak? Guys, semua hilang dah. Tak sure, madam. Tak sure? Okay. Kalau awak tak sure, awak boleh detect, kita boleh kaji maths ni. Maths adalah benda yang logik kan? So, contoh 2 tolak saya buat nombor besar lah 4 tolak 3 contoh. Luar dia ada 2. Oh, sorry. So, X kat 2 adalah 2. Sini 2 lah. Contoh. Sini 2. Okay. Okay. Kalau awak darab ke dalam, dia akan jadi 8 tolak 4. Dia akan jadi set 4. Sama ke kalau saya buat 4 tolak 2, which is 2. 2 set 2. 2 set 2 dengan set 4 adalah benda yang berbeza. So maknanya bila ada hat ni, tak boleh darab dalam. Proof dia dekat nombor. Sekarang ni, semua proof dia dah pakai nombor. Sekarang ni, bila awak dah high level, kita dah tak pakai nombor ni. Kita pakai variable. So, saya tanya kalau X tolak 2 set, ada X kat sini. Maknanya tak boleh darab dalam lah. Sebab teori dia kata tak boleh. Sebab X ni boleh ganti apa-apa, variable kan. So, kalau saya ganti 4 kat sini, tetap tak boleh. Sebab 4 tolak 2, 4 darab set 2. Jawapan dia sepatutnya. Bukanlah 16 tolak 8, which is set 8. Tak sama dengan set 8. So, proof dia sendiri awak boleh buat. So, maknanya tak boleh darab dalam lah. Benda yang ada set, awak tak boleh usik dia sebenarnya. Sebab dia tak boleh buat apa-apa dah. Pecahkan, boleh ke pecahkan? Set 1 tolak X squared, boleh ke pecah sama dengan set 1 tolak set X squared? Tak boleh saya cakap berkali dah. Yang ni tak boleh. Kenapa 4 tolak 9 saya pernah cakap dah. Tak sama dengan set 4 tolak set 9. Tak sama jawapan dia. Memang tak sama. So jangan katalah buat pecah ke apa semua. So sekarang ni dah tak boleh buat apa-apa dengan equation ni. So sekarang ni of course luar ada X, dalam pun ada X. Okay, substitution ataupun by part. Okay, kalau tak sure pakai apa, buat substitution dulu. Okay, saya let U sebagai Allah. Saya let U 1 minus. Yes, 1 minus X squared. Let yang dalam. So, differentiate dia. Kenapa differentiate dia? Sebab kalau awak dah let yang ni sebagai U, dalam ni sebagai U, we need DU on outside. So, that's why we differentiate lah. Du over dx sama juga dengan negatif X squared. Negatif X squared. Negatif 2X. Bila differentiate kan? Differentiate 1 dapat kosong. Ni 2 dalam depan. So, jadi negatif 2X. So, du sama juga dengan negatif 2X. Dx saya darab ke atas lah. Saya darab ke sini. So, nampak? Sekarang ni, X dx. X dx memang dah ada. So, saya bawa balik. X dx sama juga dengan, saya bawa ke sini jadi negatif 2 du. Saya bawa to the other side. Ni saya bawa ke other side. So, jadi 1/2 du lah. Okay, ganti yang kuning tu. So, integrate. Okay, dalam dah jadi u. Kuasa setengah lah. Sebab set X dx. Okay, ni X dx
dah jadi du 1 over negative 2. So sekarang ni ada satu term je lah, u sahaja. So u pun tak ada benda lain. So integrate terus lah. Jadi negatif 1/2 integrate u jadi u setengah tambah 1 jadi 3/2 per 3/2. Jangan lupa plus c. Sebab saya tak letak limit lagi. Okay. So saya tukar balik. 1/2 0.5 darab bahagi dengan 3/2. 1/3. Okay, ni 1/3 negatif saya letak depan. U saya tukar balik. U adalah apa tadi? 1 tolak X squared. Kuasa 3/2. Kenapa jadi 1/3 ni? 1/3 ni sebab ni 1/2 ni. Bagi dengan 3/2. Saya simplify dia. Saya berkeluar ni. Simplify dia jadi 1/3 sahaja. Okay, yang ni. Okay, U saya tukar balik kepada bentuk U dia balik. 1 tolak X squared. 1 tolak X squared. Okay, in bracket. Okay, sebab ni dalam bentuk X balik baru bawa masuk limit untuk X. 0 ke 1. 0 ke 1. Sebab ni limit untuk X. Ni limit untuk X. 0 ke 1 ni limit untuk X. Sebab tu dia bukan untuk U. Sebab tu saya tukar U ni bentuk X dulu baru saya letak limit. Okay, sama juga dengan 1 tolak 1 adalah 0. 1 tolak 1 adalah 0. Tolak dengan 1 tolak 0. 1 lah. Kuasa 3/2. Macam mana ni? Pelik. Sorry. Sekali. Tak nampak proper. 1 tolak 0 adalah 1. 1 tolak 1 lah kan atas. Masuk atas dulu 1 tolak 1 adalah 0. Kuasa 3/2. Tolak dengan 1 tolak 0. 1 kuasa 3/2. Sepatutnya macam ni. So solvekan dia akan jadi negatif 1/3 darab dengan negatif 1 kuasa apa-apa pun 1. So jawapan awak adalah 1/3. Ni boleh tekankan kereta, tak masalah. Okay, 1/3. Alright, ni kalau bentuk dy dx. Kalau kita buat dx dy, kalau ikut Frobenius theorem, jawapan awak sepatutnya samalah. Sebab ni semua constant kan? 0, 1, 2, 3. Memang betul lah. Dia punya nombor pun 0, 1, 2, 3. Memang betul lah. Sebab Frobenius kata, kalau semua ni nombor. Ni kan saya kata nombor A, B, C, D. Kalau nombor, semua nombor, dia akan jadi rectangular ni. Tu yang dia rectangular coordinate ni. Ni, rectangular regions. Sebab tu tajuk dia rectangular regions. Rectangular region maksudnya semua melibatkan nombor. Okay. Sebab kalau X equal to 2 kat sini. Ni X equal to 2. Kalau X equal to 3 kat sini. X equal to 3. Y equal to 1. Contoh ni Y equal to 1. Ni cover Y equal to contoh 4. Sinilah region awak. So maknanya X awak, dx awak adalah antara 2 ke 3. Dy awak adalah 1 ke 4. Awak dapatlah region ni. Region R. Inilah maksud awak. Inilah region awak. Function ni ikut dia lah. Dia boleh tulis X squared. Dia boleh tulis apa-apa function kat dalam ni. Sebab tu dia letak fxy. Yang ni yang student tanya saya waktu kuis saya tu. Medium, soalan ni tak cukup. Tak cukup ke apa? Fxy. Maknanya dia tanya bentuk general lah. Dia can be anything. Dia tanya bentuk general lah kalau dia buat bentuk fxy. Okay? Okay. Pasal kuis satu, cerita pasal kuis hari tu, ada student tanya, kenapa soalan tu macam, okay, kalau tupat test, tiba-tiba masuk tupat test sikit. Tupat test, saya pernah cakap kat awak boleh buat any equation kan? Maksudnya, contoh kalau limit x, y approaching 0, 0, any equation okay, awak boleh buat masuk dalam ni. Contoh ni lah.
boleh tak kita guna contoh pas y equal to x cube untuk proofkan dia, untuk cari jawapan dia lah, untuk cari jawapan dia along ni. So jawapan dia boleh ke tak? Untuk guna PAS ni, boleh tak cari jawapan untuk dia ni? Senyap semua orang. Boleh ke tak? 94 orang. Jawapan dia boleh lah. Sepatutnya. Sebab kan saya cakap any equation boleh masuk kan. Contoh katakanlah saya buat macam ni. Limit xy approaching 0, 0. Katakanlah saya ada x tambah y. Tadi apa tadi? Soalan yang sama lah dengan tadi. Xy atas over x tambah y. Okay. Jadi awak tak boleh dapat. Awak akan dapat 0/0 kan direct. Kalau awak mau direct masuk. So jalan dia kalau nak try solve dia adalah buat benda lain lah. Along y equal to x kuasa 3. Boleh tak ada masalah. Y equal to x kuasa 3. Cuma dapat jawapan tak dapat jawapan lah. Awak nak try y kuasa 2 pun boleh. Y equal to x saja pun boleh. Tak ada masalah pun. Awak akan dapat jawapan. Okay. Benda yang tak boleh adalah benda yang kalau kenapa saya kata boleh sepatutnya sebab kalau awak masuk ni kosong, y also akan jadi kosong. Betul? So dia menepati ciri-ciri ni. So dia tak ada masalah. Any question boleh. Bila dia approaching 0, 0 memang tak ada isu. Semua boleh. Tapi bila saya buat contoh, sebab tu kami tak tulis pun function ni apa. Sebab yang ni bukan dia highlight things. Function dekat sini dia punya highlight dia. Kenapa? Okay, katakanlah saya buat 1, 2. Y equal to x cube. Sesuai tak untuk digunakan? Untuk function ni. Okay. Tak sesuai. Kenapa awak takkan dapat jawapan? Kenapa awak takkan dapat jawapan? Sebab titik ni tak melalui equation ni. Titik ni tak melalui equation ni. Apa yang saya masukkan? Bila awak bermasuk x tu 1, ada y tu betul ke jadi 2? Tak jadi kan? Y tu akan jadi sepatutnya kalau x 1, y tu patutnya 1 kan? Bukannya 2. So maknanya titik ni tak lalu pada function ni. Kalau awak try guna ni untuk solve yang ni, awak takkan dapat jawapan. Sebab equation ni, nombor ni, point yang ni tak lalu dekat function ni. Saya tak highlight sangat sebab kalau awak perasan soalan awak mostly approaching 0, 0. Kalau approaching 0, 0 memang obviously lah equation apa pun akan menurun 0, 0. Cuma dia uji awak dekat quiz hari tu. So ada jawapan yang betul, ada jawapan yang salah. Maksudnya ada jawapan yang yes, ada jawapan yang no. Kan tu dia tanya boleh ke guna? Yes or no Dia tanya kan itu, yes or no. So kalau nombor ni menepati pada function ni, sepatutnya boleh. Kalau yang ni tak menepati kepada function ni, tak boleh. Yang ni tak kisahlah, apa-apa pun tak apa. Dia maksud tak boleh tu adalah kalau awak try pun, awak takkan dapat jawapan lah. Sebab approaching dia tak kena pada titik ni. Yelah kalau x tu 1, y tu patutnya 1. Y tu 1, ni y dia 2. Kan tak kena? Ni along ni. Tu part test. Awak kena ingat balik. Tu part test. Along y equal to x. Along x equal to 0. Okay. Tiba-tiba terselit tu part test pula. Teringat. Okay, type tu. Okay, type tu sama. Okay, kita buat double integral. Function dalam sama takkan berubah. Yang berubah luar saja giliran dx, dy. So, x dia punya limit adalah 0 ke 1. 0 ke 1. And y limit dia adalah 2 ke 3. Okay. Maksudnya kalau yang ni tukar tempat, yang ni pun tukar tempat lah. 0 ke 1 duduk dalam. 0 ke 1 duduk dalam. dx dah duduk dalam. Okay, so kita solve. 2 ke 3. Okay, yang ni integrate x. Yang ni.
Yang ni substitution dah mula-mula dah substitution. Nampak tak? Mula-mula dah substitution. Sebab tu saya kata kalau awak tahu pasal teori ni, awak boleh tukar order dia untuk cari yang mana lebih senang dengan awak. Kalau awak buat order dy dx, nampak tak kita dapat yang integrate senang dahulu. Kalau awak buat dx dy, awak dapat integrate yang susah dahulu. Dah dapat jawapan baru dapat integrate yang senang. So untuk yang ni macam tadilah, let u. So du sama juga dengan negatif 2 x dx. So x dx is equal to 1 per negatif 2 du. So integrate jadi 2 ke 3. Integrate dalam kan. So 0 ke 1. U kuasa setengah. X dx adalah 1 per negatif 1 per 1 terus buat keluar. Du. Kat sini ada dy. Sebab ni saya salin balik. Okay, kalau nombor saja boleh terus buat keluar. Negatif 1 per 2. Yang ni salin balik saja. Dy. Okay, so integrate u jadi u kuasa 3 per u saya terus tukar. 1 tolak x kuasa 2. Setengah tambah 1. 3 per 2 per 3 per 2. Settle. Integrate, dah settle integrate dari 0 ke 1. Ataupun awak boleh buatlah 1 per 1 u. Ni u dulu. Masa 3 per 2 per 3 diorang. Baru tukar. Negatif 1 per 2. Boleh potong jadi 1 per 3. Negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3. 3, 2 ke 3. U tukar balik jadi 1 tolak x squared. Kuasa 3 per 2. Dari 0 ke 1 dy. Ni partner dia yang ni. Yang tinggal lah. Ada satu integral sign. Maknanya ada satu d kat sini. D apa? dy, dx dan sebagainya. So tukar jadi negatif 1 per 3. 1 tolak 1 0. 0 3 per 2. Ni saya salin balik. Dy. So sini akan jadi 1 tolak 1 0. 0 kuasa 3 per 2. Tolak dengan 1 tolak 0 1 kuasa 3 per 2. So dia akan jadi negatif 1 per 3. 2 per ke 3. Negatif 1 dy. So integrate dia akan jadi negatif 1 per 3. To respect to y. Wujud y lah. Negatif 1. Wujud y 2 ke 3. So jadi buat masuk nilai. Negatif saya buat keluar lah jadi positif 1 per 3. 3 tolak dengan yang bawah 2. So jawapan awak 1 per 3. See, jawapan awak sama. Betul lah proof teorem ni ya. Proof Frobenius theorem. Contoh soalan tu. Okay, settle 2 subtopik. Mana? Ni over rectangular region. Okay, kita go through satu lagi example. Okay, kalau dia tunjuk region antara yang ni ke times yang ni, maknanya yang ni x yang ni y. Sebab dia mesti x times y kan? Ni panjang darab lebar. Panjang darab lebar pula. Apa? Lebar darab panjang kan tinggi. Ni x darab y. Paksi x dahulu, paksi y. So ni paksi x, ni paksi y. So ni x maknanya ni maknanya x tu antara 1 ke 2. Ni saya dah tulis kat sini. X antara 1 ke 2. Dan y antara 0 ke pi. Okay. So dia buat. Nampak okay. Untuk soalan ni. Okay. Contoh untuk example 2 ni. Awak tengok kalau awak buat dia punya function dia yang ni kan. Okay. Saya salin balik Double integral y sin xy dA. A ni dia bagi bentuk general lah. A ni awak pilih lah nak buat dy dx ke dx dy. Okay. R sama juga dengan 1 ke 2. 1 ke 2 times with 0 ke pi. Okay. Kalau awak buat dy dx.
dy dx awak akan bertemu ni. Lepas ni ada y, sini ada y. So substitution ke by part? Y sin y. Nak kata substitution. Kalau differentiate sign sepatutnya cos. Tak ada cos kat sini. Kalau awak pilih yang ni, differentiate yang ni differentiate to respect to y kan. To respect to y, awak akan dapat 1, tinggal x saja. Tak ada x kat luar, dia ada y sahaja kat luar. So maknanya yang ni bukan substitution. So sini adalah by part. So kalau by part, satu differentiate, satu lagi integrate. So siapa saya pilih untuk differentiate? Y lah. Integrate adalah sin xy. Okay, differentiate to respect to y sebab integrate to respect to y. So differentiate to respect to y, differentiate y dapat 1, differentiate 1 dapat kosong. Integrate sin, you get negative cos xy. Divide with differentiate dalam tu to respect to y. Differentiate y jadi 1, x tu follow di bawah. Integrate lagi sekali jadi sin, negative follow, xy ni pun follow. Bahagi dengan, again, differentiate to respect to y. So dia akan jadi x. X darab x jadi x squared. Sini darab sini, sini darab sini. Tambah, tolak, tambah. So, you punya region tadi y adalah 0 sampai pi. Ni y kan? Saya kata ni x. X darab y. So, x adalah 1 ke 2. So, apa yang terjadi adalah y negative cos xy. Saya cepat je ni. Tambah, negatif dan negatif tambah sin xy divide by x squared. Dari 0 ke pi. Luar 1 ke 2 dx. Okay. 1 ke 2 dx, awak bawa masuk nilai, oh my god. Dia akan jadi, nampak tak complicated dia? So dalam kes ni, paling cantik kalau, okay, kita try Tak apa, kita try dulu. Ni, kalau awak bawa masuk dalam kat y, dia akan jadi negatif pi cos pi x over x tambah sin pi x. Sebab bawa masuk dalam y kan? X squared. Okay, dapat ni. So sekarang ni awak tinggal x. Ada kat atas, ada kat bawah, ada kat atas, ada kat bawah. Macam mana nak integrate atas bawah bentuk x pula? Sangatlah complicated. Bila complicated macam ni, cadangan saya kepada awak adalah tukar order. Jangan pilih dy dx, pilih dx dy. Sebab tu kena tahu pasal teori ni. Jawapan awak kan akan sama. So jangan pilih dy dx sebab ni nampak ni kita tak boleh nak solve. So kalau saya jadi awak, saya tukar order lah. Saya akan buat sin xy. Saya tukar kepada ni, nampak tak? Sebab apa? Sebab saya start kat dx ni. Atas ada x, bawah ada x macam ni. Tak reti integrate Tak reti integrate, so saya tukar order. So saya buat dx dy. Dx dy, so limit x adalah 1 ke 2, y adalah 0 ke pi. So sama juga dengan integrate to respect to x. 0 ke pi. Integrate to respect to x, dia akan jadi y follow, sin boleh integrate lah. Jadi negative cos x, y bahagi differentiate dalam to respect to x. To respect to x, differentiate dia jadi 1. Y to follow. So dah integrate to respect to x, dx hilang. Limit pun akan jadi 1 ke 2 kat sini. Luar ni saya dah carry on. Saya salin balik sajalah. Okay, buat masuk. Okay, y ni kan boleh potong. Dia nampak senang lah. 0 ke pi negative cos xy. Tak cantik tulisan. Cos xy dalam bracket 1 ke 2 dy. Okay, masuk kat dalam x sebab awak baru integrate to respect to x. So dia akan jadi negative cos 2y tolak negative cos 1y dy.
bekas. Bagi cantik lagi, kosong ke pi, negatif cos 2y tambah cos y dy. Kan senang nak integrate. Integrate cos ni apa? Dia tak ada kuasa pun kan? So integrate terus lah. Negatif follow, integrate cos dapat sin 2y per 2. Integrate cos dapat sin. Bukan negatif sin y per 1 lah. Tak ada apa-apa kan? Per 1. Okay, dari kosong ke pi. So akan dapat negatif sin 2 pi over 2 tambah sin pi tolak dengan negatif sin kosong per 2 tambah sin kosong. So jawapan dia adalah kosong. Kenapa kosong? Ini jawapan ni sin 2 pi kosong, sin pi pun kosong, sin kosong pun kosong. Sin kosong pun kosong. Jawapan awak adalah kosong. Tapi walaupun jawapan dia kosong, macam saya katalah, walaupun jawapan dia kosong, ni nak dapat solution ni ni jalan kerja awak yang ada markah ni. Sekarang ni kat sini, nampak tekan beza? dy dx, awak akan start di pertengahan jalan. Dx dy, bila awak tukar dia punya order, awak akan dapat solution tu sampai habis. So, kalau awak tanya mana lagi satu okey, madam? So, dx dy ke lagi okey pada daripada dy dx? Tak semestinya. Depend on function ni. Kadang-kadang function ni membuatkan dy dx lagi senang. Kadang-kadang function ni membuatkan dx dy lagi senang. So, kalau nampak something fishy tengah jalan, nampak pelik, tukar order. Tukar order. You akan dapat the same answer. Supposedly. Supposedly. Kalau ni lah untuk nombor saya cerita pasal nombor saja tau. Untuk next start topik, baru awak belajar benda yang variable. Ni awak cerita pasal rectangular baru. Ni over general region. Over general region ni baru awak akan jumpa benda yang awak nampak ni ada X, ada Y. Baru awak jumpa dekat limit awak tu ada X, ada Y. Yang ni cerita dia lain pula. Yang saya cerita sekarang ni hanyalah kalau ada nombor. Jawapan yang nombor sepatutnya sama walaupun awak tukar order dia. Tukar order dia maksudnya dx dy awak tukar kepada dy dx ataupun dy dx awak tukar kepada dx dy. Okay? Habis 2 subtopik. Saya akan sambung Jumaat ni dengan subtopik yang ketiga. Subtopik yang ketiga ni, ketiga ni memang panjang gila. Kalau awak tengok kat YouTube saya ada 3 part. Ada 3 part untuk general region ni. Dan general region ni lah yang selalu masuk final. Yes. So dia akan tarik nafas sikit lah. Jumaat ni make sure sebelum masuk kelas saya tu tidur puas-puas sikit. Malam tu tidur awal. Pukul 8 kelas. Okay, see you tonight lah dekat Ulearn for your test. I wish you all the best. Be honest. Please be honest. Try as best as you can. For tonight, jaga etika awak dalam menjawab exam lah. Itu saya nasihatkan. Sebarang penipuan, saya katalah saya tak teragak untuk dapat saya tak teragak untuk tidak terima skrip awak ataupun saya akan tolak markah awak banyak lah. So please be honest to yourself and try as best as you can. And tolong letak masa macam saya katalah, tengok masa selalu. Sambil buat tu tengok masa, alert dengan masa juga sebab kita takut masa tak cukup. Takut awak tak perasan masa duduk balik tengok kan. Okay, anything you can private message me. Okay, with that, thank you very much. You stand 59 already. Alright, thank you semua. Assalamualaikum and have a nice day. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Salam, thank you, madam.